Sebelum ni ada seorang menteri di kabinet dia sebut orang muda ni pilih PAS sebab dia bodoh. Dok pandai. Orang cerdik je pilih PH. Orang bodoh pilih PAS. Gendang perang lantang kedengaran. Burung di hutan sayup berterbangan. Keris ku genggam, pedang dilibaskan. Membujur lalu, melentang ku patahkan. Panggilan perang lantang kedengaran. Keris ku tusuk, pedang ku libaskan. Kalaulah memang sudah suratan, rela ku mati dalam perjuangan. Oh, takbir itu minum air tak? Saya percaya tujuan tuan-tuan memulakan ataupun melakukan gimmick pelancaran jentera pilihan raya pemuda untuk Kemaman pada malam ini digunakan motosikal bersama dengan penunggangnya. Ini adalah simbol pemuda mesti terus berimej pemuda, memimpin, mendidik pengundi-pengundi muda yang menyokong kita dan yang akan menyokong kita menggunakan pendekatan muda. Seluruh Malaysia menerima hakikat pengundi muda dalam pilihan raya Parlimen 15 dan pilihan raya Dewan Undangan Negeri di peringkat negeri Terengganu dan negeri yang lain 6 negeri. Pengundi muda menyokong kita, memberi undi kepercayaan kepada PAS di Terengganu dan Kelantan, negeri lain kepada Perikatan Nasional. Dah berapa orang muda pilih PAS ni? Sebelum ni ada seorang menteri di kabinet dia sebut orang muda ni pilih PAS sebab dia bodoh. Dok pandai. Orang cerdik je pilih PH. Orang bodoh pilih PAS. Dah siapa bodoh malam ni? Kita tanya menteri, siapa dia hak bodoh? Orang muda ke menteri tu? Dah orang ni dok marah sangat ni, nampak slow ni. Siapa dia yang bodoh? Tuan-tuan jawab, bukan saya. Kalau polis mari cari orang bawah ni. Atas tak sebut. Memperlekehkan pengundi muda, ucapan yang menghina orang muda, kononnya tak reti membuat keputusan, tak reti nak pilih pemimpin. Tapi terbukti ucapan itu, dakwaan itu salah, meleset sama sekali dalam keputusan pilihan raya negeri yang telah pun kita tengok dan kita lihat dengan mata kita sendiri. Hari ini orang muda terus bersuara. Mereka terkesan dengan situasi ekonomi yang sangat teruk berbanding sebelum ini. Tak pernah jadi negeri, negara yang mengeluarkan beras. Beras sendiri pun mahal. Di Kedah negeri pengeluar beras. Orang Kedah nak pergi beli beras pun beras tak ada di pasaran. Beras putih tempatan. Alhamdulillah, setelah berlaku beberapa tindakan di peringkat negeri dan federal pun adalah usaha-usaha yang dia buat, barulah ada. Tapi beras masih lagi menjadi isu. Ayam pula baru habis subsidi. Makanan-makanan ruji, makanan asas. Rakyat hari ini nak cari makanan pun payah, mahal. Ringgit jatuh menghampiri harga rahmah. Dekat-dekat RM5. Yang kita pelik, yang segala macam pakar yang dia ada, segala macam formula yang dia ada, kenapa tak boleh buat hari ini? Kita tanya di parlimen. Bila kita tanya parlimen macam-macam, dia pun jawablah. Formula tu, formula ni masih ada formula. By right, kita sebenarnya ada banyak formula.
Kita by right, kita akan buat semua ni setelah kita ada kerajaan. Pembangkang memang tak reti, by right memang kita yang pandai. Tak mau kata banyak sangat sebab dia sakit jantung. Kita cakap di parlimen. Yang bekas yang berhormat Cik Aliah, Ustaz Cik Aliah pun bercakap. Bawa pandangan, nak minta selesai. Dan kita berulang kali sebut pendirian kita. Kalaulah kerajaan yang ada hari ini menggunakan segala tata kelola yang penuh dengan wewenang, yang dicerakinkan dengan baik, dengan penuh tiwi kerama, saya ulang, kalau dibuat dengan penuh tata kelola, tanpa ada politik dendam, tanpa ada pembalasan, tanpa ada anak tiri kepada negeri-negeri pembangkang, tanpa pandang adun pembangkang, ahli parlimen pembangkang ni dia pandang dengan adil. Kalau semua itu dibuat, dia boleh kekal jadi pemerintah di peringkat persekutuan sampai habis penggal. Setuju? Kalau dia buat dengan baik, kita setuju, terus sokong dia. Tapi yang diucap tak sama yang dibuat. Dia sebut nak agih peruntukan sama rata. Sebut di mana? Manifesto Pakatan Harapan yang bertulis. Dia sebut dalam parlimen. Kerajaan ini kerajaan yang adil. Kita akan beri peruntukan yang baik kepada semua rakyat tanpa mengira bangsa. Anak Melayu anak saya, anak Iban anak saya, anak Cina anak saya, anak semua anak saya. Saya ulang. Saya tengok tak ramai yang tepuk tangan, saudara. Kenapa, saudara? Kalau dia tak berjanji, tak apa. Ini dia berjanji. Dan rakyat undi dia atas janji itu. Kerajaan campuran persekutuan terbentuk di atas janji itu. Tapi tidak dilaksana. Kita bangkit di parlimen. Kenapa tak bagi peruntukan? Dia kata kita dah lantik wakil. Pembangkang boleh datang berunding dengan Timbalan Perdana Menteri, berbincang. Ini bukan soal isu siapa, ini soal kalau bincang berunding kita setuju, kita agih. Tidak ada masalah, saya okey. Okey, tak ada masalah. Bila wakil kita pergi berunding, syarat yang diberi itu antaranya mestilah menyokong semua yang dia nak buat dalam tempoh 5 tahun. Segala rang undang-undang, segala apa polisi nak dibuat, kita kena setuju, kena sokong dalam tempoh 5 tahun. Baru beri peruntukan. Soalannya, kalaulah dia buat benda yang tak betul, nak sokong? Track record selama 10-11 bulan jadi kerajaan ni, 11 bulan, 12 bulan, hampir setahun jadi kerajaan ni, track record yang buruk, yang bercakap tapi tak buat. Macam mana orang nak percaya orang yang bercakap tapi tak buat? Bercakap dalam dewan, bercakap atas pentas, bercakap atas manifesto dia janjikan tapi tak dilaksana. Hari ini, malam ini, seorang ahli parlimen, Gua Musang. Saya yakin sahabat-sahabat semua tengok handphone tadi, tengok berita itu. Isytihar sokong. Yang kita rasa sangat terkilan tu sebab peguam kita berempas pulas. Berlawan di mahkamah mempertahankan petition yang dibuat oleh pihak lawan, pertahankan dan menang. Petition itu dia tolak. Kita kekal milik PAS, atas tiket PAS kursi Gua Musang itu. Tuan-tuan sekalian, ini usaha yang sedang merusuh, sedang mereka buat. Dia cari setiap orang ahli parlimen dan dia tawarkan bermacam-macam habuan. Tujuannya lah untuk pecahkan kekuatan Perikatan Nasional. Dan kita nak bagi tahu kepada semua pengundi, kepada seluruh rakyat Malaysia, termasuk menonton secara live malam ini, PAS dalam Perikatan Nasional
PAS sama sekali tak akan berganjak daripada prinsip. Kita akan kekal sebagai pembangkang dengan maruah dan prinsip. Kita akan terus berkhidmat kepada rakyat. Walaupun kamu tak bagi peruntukan 1 sen pun, kita akan berkhidmat. Ini janji kita kepada rakyat. Sebab kita menyertai politik bukan kerana habuan semata-mata. Kita menyertai politik kerana ini perintah daripada Allah. Ini tanggungjawab, ini amanah. Kita yakin walaupun dia tak bagi peruntukan, dan kita tak heran kalau dia tak bagi peruntukan. Berapa puluh tahun PAS jadi pembangkang tanpa peruntukan. PAS boleh hidup, dan sampai hari ini PAS cemerlang. Paling ramai ahli parlimen di dalam Dewan Rakyat ialah PAS. Menang mentadbir 4 negeri PAS. Dalam keadaan kamu pijak, kamu hina, kamu ikat kaki dan tangan kami. Kami tak ada peruntukan. Kami disekat kelebihan-kelebihan sebagai kerajaan negeri pembangkang. Kami masih boleh terus bergerak kerana kami ada akidah yang dipasak di atas kebenaran yang benar. Rakyat tak perlu ragu kepada perjuangan kita. Track rekod kita terbukti. Apa yang mereka buat malam ini dengan berita itu, nak menggoyangkan penyokong-penyokong dan pendukung kita. Untuk berhadapan yang pilihan raya Kemaman, dia akan buat macam-macam lagi benda yang lebih besar daripada ini. Politik dendam dia sangat membara, menyala-nyala. Sahabat-sahabat, tanyalah yang berhormat Esko Kerajaan. Tanyalah ahli-ahli parlimen pembangkang. Tanyalah negeri-negeri lain, Kedah, Kelantan, Perlis. Politik dendam yang dibuat dalam pentadbiran, dalam hal hubungan negeri dengan persekutuan. Dia tak panggil jemputlah mesyuarat-mesyuarat yang dibincang peringkat persekutuan yang tertentu. Saya sebut dalam kes di Kedah. Dia arahkan pegawai kerajaan persekutuan, jangan masuk mesyuarat yang dijemput oleh kerajaan negeri. Pegawai nak buat kerja urusan pentadbiran, tapi diarah jangan masuk. Mesyuarat tu mesyuarat tindakan pembangunan daerah, bukan mesyuarat parti politik, bukan mesyuarat PAS, bukan mesyuarat UMNO, bukan mesyuarat PN. Mesyuarat bersama DO, pegawai daerah. Pegawai agensi persekutuan itu dihalang masuk. Arahan lisan. Kita tanya di parlimen, kenapa dihalang? Dia kata tak ada arahan. Memang tak ada arahan bertulis, tapi arahan lisan. Pegawai itu pun ikut sebab dia pegawai. Kalau dia tak ikut, bos dia mungkin tukar ke tempat lain, mungkin kena tindakan. Sekolah tak dia benar masuk, dia boleh masuk. TV lagi tak boleh masuk. TikTok kena ban. Ada akaun yang diarahkan MC report kepada pengendali akaun media sosial, turunkan posting, diturunkan posting. Dia kata kebebasan bersuara, zaman dia jadi kerajaan, suara dikurung dalam penjara. Inilah mesej yang kita kena sampaikan kepada rakyat. Kebebasan bersuara mati, demokrasi mati. Kes masuk mahkamah, tarik balik. DNAA 47 kes. Ekonomi merosot, politik tak stabil, politik dendam. Menganggap rakyat mengikut warna parti politik. Buat duit negara ni macam duit poket dia. Ni duit rakyat yang kita bayar, cukai yang kita bayar. Tata kelola ke laut, menteri di parlimen patut jawab soalan, menteri hadir lewat. Di malam menteri tak dalam dewan nak jawab soalan. Waktu timbalan menteri ada pula, jawapan pula tak ada. Waktu jawapan ada, menteri tak ada, tak boleh jawab juga. Waktu timbalan menteri ada, jawapan pula tak ada. Luar tabi'i. Pendirian isu Palestin berbeza-beza. Perdana Menteri tekan berulang kali, Malaysia menganggap Hamas itu sebagai pejuang. Ini PMX sebut. Kita ucap tahniah
Kerana itu pendirian Perdana Menteri, maka semua ahli parlimen PN menyokong pendirian tersebut. Tapi anggota kabinet tidak solid menyokong Perdana Menteri. Ahli parlimen kerajaan tak solid sokong Perdana Menteri. 12 YB daripada PKR, parti Perdana Menteri, membantah program Solidariti Palestin di sekolah. Seorang menteri dalam kabinet Perdana Menteri melabelkan pakaian seumpama Hamas itu seperti pengganas. Pagi tadi tanya pula soalan Dewan Rakyat, bagaimana sebenarnya pendirian? Perdana Menteri kata tak, Hamas bukan pengganas, Hamas pejuang. Okey, tapi kenapa menteri kamu tak ikut cakap kamu? Kita nak menyelamatkan orang Palestin, nak mempertahan maruah orang Palestin. Ada menteri dia sebut kita nak keluarkan orang Palestin daripada Gaza. Dah keluar daripada Gaza, yang itulah kehendak Israel. Setuju? Israel nak masuk duduk dalam Gaza tu, nak jadikan itulah negara haram Israel. Tiba-tiba menteri dia sebut nak keluarkan orang Palestin daripada Gaza. Kita tanya soalan Dewan Rakyat pagi tadi, dia kata bukan nak keluar daripada Gaza, nak keluarkan daripada bahaya. Ubah perkataan. Di sekolah nak takbir pun tak boleh. Nak baca kunut nazilah tak boleh. Nak bawa bendera Palestin untuk anak-anak kita faham perjuangan, memahami sejarah, benci kepada Zionis Israel, tak boleh dibawa bendera Palestin. Maflar dibenarkan pakai, saya dimaklumkan. Bendera tak boleh. Nak kempen di sekolah, kena jaga imej, kena seimbang. Tak boleh hanya bawa satu pahaman, kena seimbang pandangan-pandangan orang lain. Nak tanya, Palestin lawan Israel, Palestin satu, Israel satu. Kalau nak jaga dua belah pihak, maknanya kena jaga Palestin, kena jaga Israel. Macam tu kah? Bila dua pasukan berlawan, kena sokong satu, yang mana ada orang sokong Terengganu dengan Kedah, sokong dua-dua. Tak sokong lagu tu. Kena sokong satu pasukan. Pertembungan Palestin, Islam dengan Israel, Zionis, Yahudi. Ini pertembungan yang besar. Pertembungan yang telah pun beribu-ribu tahun usianya. Sebab apa kita tak berani menyatakan pendirian kita itu di peringkat sekolah dengan anak-anak? Adakah kerana kita nak jaga hati kawan kita yang lain? Takut mereka lari, hilang nombor, jatuh kerajaan, habis tak jadi Perdana Menteri. Adakah itu yang kamu takutkan? Saya rasa tidak. Sebab berulang kali Perdana Menteri yang kita kasih menyebut dan diulang-ulang-ulang, mempertahan Palestin, mempertahan Palestin, mempertahan Palestin. Kalau ia sungguh dia nak pertahan Palestin, kita cabar dia dalam program malam ni, mana-mana menteri, mana-mana ahli parlimen yang bercanggah dengan dia ambil tindakan serius supaya kerajaan solid menyokong Palestin. Setuju? Kalau ada menteri yang tak sama dengan Perdana Menteri boleh pecat menteri itu. Barulah nampak keseriusan dan kesungguhan dia nak pertahan Palestin. Kalau yang dipecat itu DAP keluar daripada kerajaan, keluarlah daripada kerajaan. Kita akan bersama-sama pertahan Palestin, pertahan Islam atas nama Islam. Ini baru pejuang yang sebenar. Baru ada prinsip, baru ada maruah. Potong video ni, sebar. Segala kelompongan yang berlaku, segala caca merba, haru biru yang berlaku ini akan menyebabkan politik Malaysia dan ekonomi Malaysia semakin teruk hari ke hari. Mesej ini mesti disampaikan oleh para pengundi di Kemaman ini. Dalam pilihan raya yang akan berlangsung, tarikh telah pun ditetapkan oleh pihak SPR. Tugas kita para pemuda mesti mencari baki lagi pengundi muda yang belum mengundi, memberi undi kepada kita. Cari, tadi disebut oleh Naib Ketua Pemuda. Berapa puluh ribu lagi pengundi muda yang sedang menanti untuk kita dekati mereka. Pergilah jumpa para pengundi itu. Naiklah motor scrambler, motor drag, pergilah.
Cuma jangan pula derah sangat takut kejut. Hadirin yang terhormat sekalian, tugas kita ni besar. Jangan anggap kemaman ini satu tugas yang mudah walaupun kita dapat majoriti yang besar. Kerana misi Madanon dalam PRK Kemaman ni, dia tahu mungkin dia sukar untuk menang, tapi misi dia apa? Dia nak turunkan majoriti yang kita menang. Kalau kita hilang majoriti sikit pun cukup dah. Mereka sudah bersorak berjaya. Misi kita dalam PRK Kemaman ni adalah untuk menambah jumlah majoriti yang ada. Daripada dulu 27,000 tambah lagi macam PRK Kuala Terengganu. Boleh? Kemaman ni maruah kita, maruah pemuda. Siapa calon tu nombor 2. Tapi ini maruah. Hari ini lagi dendam yang telah dibuat, disebut tadi oleh pimpinan yang telah berucap, ditarik balik semua kebenaran akses media kepada Harakah. Maknanya Harakah selepas ni tak boleh lagi akses buat liputan media dalam majlis-majlis rasmi yang memerlukan kebenaran media. Harakah ni hanya boleh buat akses dalam majlis-majlis tertutup parti saja. Apa puncanya? Kenyataan yang dia terasa yang disiarkan dalam Harakah Daily. Hang katakan orang boleh, orang katakan hang tak boleh. Koyak. Ulang balik. Koyak. Perdana Menteri apa macam ni? Tak boleh beza pentah politik. Tugas sebagai Presiden Parti, tugas sebagai Perdana Menteri kena beza. Kecelaruan inilah yang menjadikan negara kita terumbang-ambing, yang mesti diselamatkan segera. Salah satu cara menyelamatkan ialah dengan kita mengekalkan kerusi Parlimen Kemaman. Sahabat-sahabat sekalian, tugas kita besar, dan saya yakin sahabat-sahabat di Kemaman boleh memikul tugas ini dengan begitu baik dan begitu mudah. Dan itu sebagai tanda saya perlu menamatkan ucapan saya pada malam ini. Saja dia tahu, Lens. Pandai orang Kemaman ni. Syair perang sudah berdendang, semangat juang berkorban lantang. Biar jihad jiwa melayang, mati syahid impian pejuang. Dari Terengganu ke Putrajaya, saya ulang, dari Terengganu ke Putrajaya, berbekal pulut beras segantang. Pertahan Kemaman, agenda utama. Kita lawan sampai menang. Kita rasmikan pelancaran jentera pemuda untuk pilihan raya Kemaman ini dengan laungan 3 kali takbir sekuat-kuatnya menggegarkan bandar Kemaman. Takbir! 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 Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.